Selamat pagi dan salam satu Malaysia. Kumpulan kami iaitu dari kumpulan Akinabalu mewakili saya sendiri, Florence Elina dan Joyce Philemon ingin menyampaikan video dokumentari kami mengenai kepelbagaian agama di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik dan etnik yang utama adalah Melayu, Cina dan India. Etnik masing-masing diberikan kebebasan untuk mengamalkan dan menganuti agama masing-masing tanpa sekatan. Maka wujudnya pelbagai agama di Malaysia iaitu agama Islam, Kristian, Buddha, Hinduisme, Konfusianisme, Taoisme dan Sikh. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan agama? Agama merangkumi sistem kepercayaan, cara hidup, kerohanian dan sebagainya. Menurut Clifford Geertz, melalui pendekatan antropologi simboliknya, agama adalah sebagai satu sistem kebudayaan yang ditandakan dengan simbol-simbol yang menonjolkan citra keagamaan sesebuah masyarakat beragama. Agama memberikan aturan kepada para penganutnya sehingga hidupnya merasa aman dan bahagia, termasuklah dapat mengatur cara hidup para penganutnya. Dari makna etimologi, agama dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau ketentuan hidup yang melekat dalam diri manusia agar hidupnya teratur, yang merupakan cara menuju suatu kehidupan yang selamat. Peraturan tersebut harus bersumber dari sesuatu yang dipandang melebihi kekuasaan manusia, yakni Tuhan atau yang dianggap seperti Tuhan. Dalam bahasa Inggris, agama disebut sebagai religion yang berasal daripada bahasa Latin yaitu religio. Akan tetapi sering kata ini dikaitkan dengan kata relige yang bererti mengikat. Salah satunya dapat dikatakan bahawa apa sahaja yang mengikat seseorang akan memainkan peranan yang dominan dalam kehidupannya. Apapun definisi dari agama, yang harus disepakati adalah bahawa agama menjadi suatu faktor yang berperanan minimal menjadi bahagian yang memaksa dalam kehidupan seseorang atau mungkin menjadi sesuatu yang sangat menarik. Terdapat beberapa kepentingan beragama di Malaysia. Antaranya adalah mendidik manusia supaya mempunyai pendirian yang jelas dan pasti. Manusia harus mempunyai sikap yang positif dan tepat. Mendidik manusia sosial ketentraman jiwa. Orang yang beragama dapat merasai bagaimana besarnya pertolongan agama pada dirinya, lebih-lebih lagi ketika ditimpa ujian dan kesulitan. Agama mendidik manusia supaya tidak mudah ditundukkan dengan kebendaan. Manusia hanya disuruh tunduk kepada Allah yang Maha Besar. Agama memberi modal supaya manusia berjiwa besar, kuat dan tidak mudah ditundukkan oleh sesiapapun. Agama mendidik manusia supaya berani menegakkan kebenaran dan takut untuk melakukan kesalahan. Apabila kebenaran ditegakkan, manusia akan dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Agama banyak memberi petunjuk kepada manusia agar dalam jiwa manusia itu wujud sifat-sifat mahmudah seperti rendah diri, sopan santun, hormat menghormati dan sebagainya. Agama melarang manusia agar tidak bersifat mazmumah seperti sombong, bongkak, bermegah diri dan sebagainya. Dari segi sosial, seseorang itu menganut sesuatu agama adalah disebabkan oleh peranannya. Bagi kebanyakan manusia, agama itu berperanan untuk menjaga kebahagiaan dan ketenangan hidup. Namun, peranan agama adalah seperti apa yang dihuraikan di bawah. Yang pertama adalah memberi pandangan dunia kepada sesuatu budaya manusia. Agama dikatakan memberi pandangan dunia kepada manusia kerana sentiasa memberi penerangan mengenai dunia dan kedudukan manusia di dalam dunia. Penerangan bagi perkara ini sebenarnya sukar dicapai melalui panca indera manusia, melainkan sedikit penerangan daripada falsafah. Contohnya, agama Islam menerangkan kepada umatnya bahawa dunia adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, lantaran mewajibkan setiap manusia harus mentaati Allah subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua adalah agama berperanan menjawab pelbagai soalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. Sesetengah soalan yang sentiasa ditanya oleh manusia merupakan soalan yang tidak terjawab oleh akal manusia sendiri. Contohnya, soalan kehidupan selepas mati, matlamat hidup, soal nasib, dan sebagainya. Bagi kebanyakan manusia, soalan-soalan ini adalah menarik dan untuk menjawabnya adalah perlu. Maka agamalah yang berfungsi untuk menjawab persoalan ini. Yang ketiga adalah agama berperanan mewujudkan rasa persaudaraan dalam sesuatu kelompok manusia. Agama merupakan sosial yang terlibat dalam pembentukan persaudaraan manusia. Hal ini demikian kerana sosial agama menimbulkan keseragaman dan bukannya kepercayaan yang sama sahaja, malah tingkah laku, pandangan dunia dan nilai yang sama. Yang terakhir adalah agama berperanan memainkan fungsi kawalan sosial. Kebanyakan agama di dunia menyarankan kepada kebaikan. Dalam ajaran agama itu sendiri sebenarnya telah menggariskan kod etika yang wajib dilakukan oleh penganutnya. Maka agama dikatakan berfungsi sebagai kawalan sosial. Yang seterusnya adalah perbincangan mengenai kepelbagaian agama di Malaysia. Pertama sekali adalah mengenai agama Islam. Islam adalah agama samawi terakhir yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya, iaitu Nabi Muhammad SAW, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia. Islam bermula pada tahun 622 Masihi. Agama Islam bersifat menyeluruh dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan kedudukan manusia di hadapan Tuhan, tetapi juga memberikan panduan bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya dan bagaimana kedudukan manusia di tengah-tengah alam semesta ini. Penganut agama Islam berpegang kepada konsep akidah tauhid yang meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa dan hanya Dialah yang layak disembah, dan Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Islam mencangkumi rukun iman dan rukun Islam yang wajib ditaati seluruh umat Islam. Islam berasal daripada perkataan Arab yang mempunyai 4 pengertian, iaitu yang pertama adalah selamat, berasal daripada perkataan salam. Maksudnya sesuatu peraturan yang bertujuan menyelamatkan masyarakat di dunia dan akhirat. Kedua adalah damai, berasal dari perkataan silm. Maksudnya suatu peraturan untuk mencipta keamanan untuk seluruh manusia. Yang ketiga adalah berserah, berasal daripada perkataan taslim, bermaksud menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala perintahnya. Yang keempat adalah tangga, berasal dari perkataan sulam, bermaksud satu peraturan yang merupakan suatu tangga bagi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Agama Islam mempunyai 4 tujuan utama, iaitu memimpin manusia kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, menentang sebarang penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menolak segala fahaman yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengatur segala soal ibadat, hukum-hukum dan masyarakat serta negara. Yang ketiga adalah membentuk kesopanan manusia ke arah budi pekerti yang mulia. Yang keempat adalah membersihkan jiwa manusia dari segala kotoran dan memimpin kepada keutamaan yang tinggi. Terdapat beberapa sumber-sumber agama Islam. Yang pertama adalah daripada Al-Quran Al-Karim. Perkataan Quran bermaksud pengucapan. Apabila Muslim bertutur secara abstrak mengenai Al-Quran, mereka lazimnya memaksudkan kitab suci yang dibaca dalam bahasa Arab berbanding karya bercetak atau sebarang terjemahannya. Bagi seorang Muslim, Al-Quran hanya sempurna seperti diturunkan dalam bahasa Arab asli. Terjemahan adalah semestinya kurang tepat atas sebab
perbezaan bahasa, kesilapan dari penterjemah, dan kemustahilan mengekalkan gaya asal yang diilhamkan. Terjemahan oleh itu hanya dianggap sebagai ulasan terhadap Al-Quran atau tafsiran maksudnya, bukan seperti Al-Quran itu sendiri. Al-Quran dibahagikan kepada 114 surah atau bab yang mengandungi 6,236 ayat. Al-Quran lebih menekankan panduan moral berbanding ajaran undang-undang dan dianggap sebagai buku sumber prinsip dan nilai Islam. Secara umumnya, isi Al-Quran boleh diringkaskan seperti berikut. Yang pertama adalah menyeru kepada tauhid yang mutlak dan menolak sebarang kepercayaan berhala dan penyekutuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru manusia supaya mengesa dan mentauhidkan Allah pada zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Maha suci Allah daripada segala perbandingan dan penyerupaan. Tidak ada perantaraan atau wasita yang menghubungi antara seseorang hamba dengan Tuhan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah Tuhan itu esa, Tuhan tempat meminta, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak seorang pun yang serupa dengannya. Yang kedua adalah menetapkan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, dan hari pengiraan amalan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hari penghukuman adalah suatu waktu yang ditentukan. Pada hari itu ditiupkan semboyan dan kamu datang berduyun-duyun. Dan firman-Nya lagi, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar debu akan dilihatnya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar debu akan dilihatnya. Yang ketiga adalah melatih rohani manusia ke arah ketinggian dan kemuliaan serta menumpuhkannya kepada Allah melalui amal ibadat seperti sembahyang, puasa, zakat, dan haji. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya sembahyang dapat mencegah dari kejahatan dan kemungkaran. Yang keempat adalah menepati janji dan memikul tanggungjawab dengan sepenuhnya dan melarang memungkiri janji dan mencuaikannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sempurnakanlah perjanjian, sesungguhnya perjanjian itu akan ada pertanyaan. Yang seterusnya adalah menggalakkan penganutnya mengkaji kejadian-kejadian alam, termasuklah ilmu jiwa, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu falak, kedokteran, sejarah, dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi dan perselisihan malam dan siang itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Dan firman-Nya lagi, katakanlah, perhatikanlah apa-apa di langit dan di bumi. Yang seterusnya adalah mengambil berat dalam soal ekonomi dan berusaha mencari nafkah hidup. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntutlah apa-apa kurniaan Tuhan kepada engkau tentang negeri akhirat dan jangan lupa tentang nasib engkau di dunia. Yang seterusnya adalah mengatur masyarakat dengan sebaiknya, dan ianya boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah berhubung dengan soal rumah tangga, termasuklah soal berumah tangga, urusan anak-anak yatim, dan urusan pusaka. Yang seterusnya adalah berhubung dengan masyarakat umum, termasuklah soal jual beli, mencegah penipuan riba, mencegah perempuan-perempuan berpeleseran tanpa arah tujuan, cara-cara berjiran, dan sebagainya. Yang ketiga adalah hukum-hukum jenayah dan denda, seperti denda orang yang mencuri, membunuh, berzina, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengharuskan peperangan dengan tujuan mempertahankan kesucian Islam, bukan dengan tujuan menceroboh atau melanggar sesuatu kaum yang tidak bersalah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perangilah pada Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melanggari batas. Sumber-sumber agama Islam yang kedua adalah daripada hadis ataupun lebih dikenali sebagai sunnah. Yang dimaksudkan dengan hadis atau sunnah ialah apa yang datang daripada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada berbentuk perbuatan, perkataan maupun pengakuan yang menjadi huraian bagi ayat-ayat Al-Quran. Lebih
Lebih tepat lagi, hadis adalah merupakan tafsiran bagi ayat-ayat Al-Quran. Hadis Nabi adalah menjadi asas yang kedua bagi hukum-hukum Islam. Yang ketiga adalah daripada sumber ijma ulama. Ijma ialah persefahaman dan keputusan para mujtahid yang terdiri daripada alim ulama kaum muslimin pada sesuatu masa mengenai hukum-hukum agama. Keputusan yang diambil oleh mereka itu menjadi pegangan umat Islam yang ada pada masa itu atau sesudahnya. Yang keempat adalah daripada sumber kias. Bila ada soalan-soalan baru dan belum ada pada zaman Rasulullah SWT, maka hendaklah diperhatikan hukum bagi soalan yang baru timbul itu kepada soalan yang hampir serupa dengan apa yang telah terjadi. Tegasnya, kias ialah penyesuaian hukum yang diambil daripada hukum-hukum lama untuk hukum-hukum yang baru timbul. Yang seterusnya adalah mazhab dalam agama Islam. Zaman sentiasa bergolak dengan banyak persoalan-persoalan yang baru timbul. Lahirlah tokoh-tokoh mujtahid yang mengkaji dan membuat keputusan untuk menetapkan hukum tentang persoalan-persoalan itu. Mazhab ahli sunnah wal jamaah terdapat lebih daripada 4 mazhab, tetapi yang digunakan sehingga hari ini hanya 4 mazhab yang terbesar sahaja dan yang selebihnya lenyap di telan zaman. 4 mazhab yang digunakan sehingga hari ini ialah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Yang seterusnya adalah ajaran dan kepercayaan mengenai agama Islam. Yang pertama adalah rukun iman. Iman adalah membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan dan melakukan dengan anggota badan. Para ulama menetapkan setiap muslim wajib percaya kepada 6 perkara asas dalam Islam yang dikenali sebagai rukun iman. Kepercayaan dalam agama Islam terdiri daripada 6 perkara, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada kadar baik dan buruk. Yang kedua adalah rukun Islam. Rukun Islam adalah 5, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima menunaikan haji bagi yang mampu. Yang seterusnya adalah mengenai perayaan orang beragama Islam. Hari Raya Aidilfitri disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. Perayaan tersebut juga dikenali sebagai Hari Raya Puasa, Hari Raya Fitrah dan Hari Lebaran. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia, tidak kira bangsa sama ada Melayu, India, Muslim dan lain-lain bangsa di seluruh dunia yang beragama Islam, bagi menandahkan berakhirnya bulan Ramadan yang mana umat Islam telah menjalani ibadat puasa dengan tekun. Ia merupakan antara 2 perayaan terbesar bagi umat Islam selain daripada Hari Raya Korban. Antara amalan yang dilakukan pada hari-hari Raya Aidilfitri adalah amalan berziarah. Amalan ini adalah bertepatan dengan suruhan agama Islam itu sendiri. Pada pagi hari Raya Aidilfitri, umat Islam yang telah kehilangan saudara mara akan mengunjungi pusara mereka dan menghadiahkan surah Al-Fatihah atau bacaan surah Yasin. Kemudian mereka akan berkunjung ke rumah sanak saudara dan rakan taulan. Mereka akan bermaaf-maafan dan melupakan kesilapan yang lampau. Pada asasnya, hari raya adalah hari yang bergembira, bermaaf-maafan dan hari untuk mengeratkan tali persaudaraan di kalangan umat Islam, di samping meraihkan kejayaan beribadah kepada Allah. Selain daripada itu, amalan memberi wang kepada kanak-kanak juga amat popular pada hari raya. Duit raya selalunya diberikan oleh orang dewasa kepada kanak-kanak melalui sampul duit yang selalunya berwarna hijau dan kuning. Sampul duit raya diadaptasi daripada amalan orang Cina yang memberi sampul merah berisi wang ataupun ampau. Pada hari raya, sampul selalunya berwarna selain daripada warna merah, iaitu hijau atau kuning. Terdapat pelbagai saiz sampul yang dikeluarkan oleh bank-bank dan syarikat-syarikat perniagaan, antaranya saiz yang bersesuaian dengan saiz wang kertas polimer RM5 Malaysia. Kadangkala amalan pemberian duit raya diganti dengan pemberian hadiah-hadiah. Rumah-rumah terbuka akan diadakan pada hari raya itu sendiri ataupun sepanjang bulan Syawal. Kemeriahan hari raya Aidilfitri selalunya akan berpanjangan sehingga sebulan, dan kemeriahan itu akan hilang dengan sendirinya apabila semua orang pulang ke bandar setelah cuti tamat. Biasanya minggu pertama hari raya jalan akan dipenuhi dengan kereta dan menyebabkan jalan yang sesak. Seterusnya kita
kita beralih pula kepada agama Kristian. Pengasas agama Kristian ialah Nabi Isa. Cerita tentang Nabi Isa boleh didapati dalam kitab suci Kristian, iaitu kitab Injil. Nabi Isa dilahirkan di Baitullehem kira-kira sebelum 4 Masehi. Dalam kitab suci Al-Quran, baginda digelar Isa ibni Maryam atau Isa Al-Masih. Nabi Isa Al-Masih telah dilahirkan di bawah sebatang pokok tamar di suatu tempat yang diberi nama Baitullehem, Palestin. Jesus Christ adalah nama yang umumnya digunakan pakai oleh penganut Kristian untuk menyebutnya, sedangkan orang Arab Kristian menyebutnya dengan Yesus Al-Masih. Mengikut Al-Quran, keturunan Isa bermula dari kelahiran Maryam, yaitu anak perempuan Imran, berlanjut dengan tumbuh kembangnya dalam asuhan Zakaria, serta kelahiran Yahya. Kemudian, Quran menceritakan keajaiban kelahiran Isa sebagai anak Maryam tanpa ayah. Semasa berusia 30 tahun, Nabi Isa telah menerima seruan daripada Tuhan melantiknya sebagai pesuruh Tuhan. Lalu Nabi Isa meninggalkan kerjanya dan menghilangkan diri. Setelah kembali 3 tahun berikutnya, Nabi Isa mengembara ke sana kemari menyebarkan ajarannya. Tuhan telah menurunkan kitab Injil melalui Nabi Isa sebagai panduan kepada umat Nabi Isa pada ketika itu. Ajaran Nabi Isa hampir sama dengan nabi-nabi terdahulu dengannya, yaitu menyembah Tuhan yang satu dan mengikut segala ajaran Allah. Nabi Isa mempunyai mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepadanya, seumpamanya menyembuhkan penyakit dan mencelikkan orang buta. Menurut orang Kristen, agama Kristen berasal dari Palestin dengan berpaksikan ajaran Yesus. Pengasas agama ini ialah seorang daripada keturunan Bani Israel yang bernama Jesus Christ. Jesus dilahirkan di bandar Baitullehem di selatan Palestin. Beliau menggunakan cerita-cerita muda yang mempunyai nilai-nilai moral, kewujudan Tuhan, atau dengan kata lain, agama Kristen memberi tumpuan kepada kesucian atau kekudusan Yesus yang dianggap sebagai Tuhan. Agama Kristen ini menekankan konsep Trinity atau kesatuan Tuhan. Konsep Trinity ini merangkumi 3 unsur utama, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Terdapat beberapa kaitan antara agama Kristen dengan nilai moral. Ketika seseorang itu belajar tentang moral, dia belajar tentang prinsip kebaikan dan keburukan. Setiap ajaran dalam agama menyeru umatnya untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan dalam menjalani kehidupan seharian. Dalam agama Kristen, umatnya diseru untuk saling mengasihi di antara satu sama lain. Begitu juga dengan didikan dalam moral. Dalam mengharungi kehidupan seharian yang semakin maju, selari dengan perkembangan dunia sekarang, manusia memerlukan pegangan dalam hidup agar tidak tersesat daripada jalan kebaikan. Dalam ajaran agama Kristen terdapat perintah-perintah yang difirmankan oleh Tuhan yang menyeru umatnya untuk menjalani kehidupan sebagai seorang umat Kristen yang beriman dan boleh dijadikan sebagai garis panduan. Antara perintah Tuhan tersebut ialah perintah 10 hukum yang mengandungi 10 firman Tuhan. Firman tersebut telah mempengaruhi kelakuan seseorang untuk membentuk kepribadian dirinya. Firman tersebut juga mengajar individu untuk menjadi seseorang yang boleh memberi sumbangan dalam masyarakat dan negara. Yang seterusnya adalah menjadi seorang yang mampu menggunakan seluruh keupayaan yang ada pada diri. Kelihatan agak mustahil, namun semua ini mampu ditempuh jika seseorang itu mempunyai pendirian yang kukuh. Contohnya, dalam pengajaran agama Kristen, umatnya diseru agar tidak menjadi saksi kepada kepalsuan atau penipuan tentang orang lain. Daripada ajaran tersebut dapat kita rumuskan bahawa dalam penyelesaian sesuatu penyaksian atau perkara, kita hendaklah sentiasa berdiri pada pernyataan yang benar dan tidak boleh terpengaruh dengan anasir lain, kerana hukumnya adalah dosa sekiranya kita berbuat sedemikian. Agama juga mengajar kita untuk melakukan kebaikan. Dalam ajaran agama Kristen ada firman yang menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang sekeliling kita, tidak kira musuh, lawan, atau seteru. Perbuatan seperti ini secara tidak langsung mendorong kita untuk menjadi seorang yang pemaaf, baik hati, dan penyayang. Jika kita lihat kepada masyarakat pada masa kini, amat sukar untuk kita dapat individu yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Sifat-sifat seperti itulah yang amat diperlukan oleh seseorang untuk menjadi ahli masyarakat yang sempurna. Yang seterusnya mengenai intipati agama Kristen.
Setiap penganut agama Kristian memegang kepada doktrin-doktrin yang asas. Terdapat 7 doktrin yang asas yang dipercayai oleh mereka. Pertama, penganut Kristian mempercayai tentang kewujudan Tuhan. Mereka percaya bahawa Tuhan itu wujud dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama ialah mereka menganggap bahawa Tuhan sebagai Bapa. Bentuk yang kedua, Tuhan sebagai anak Tuhan. Dan bentuk yang ketiga, menganggap Tuhan sebagai satu roh yang kudus. Selain itu, mereka percaya bahawa Nabi Isa telah mengasaskan gereja di bumi atau di alam ini. Ini adalah untuk menyediakan manusia ke arah kehidupannya lebih selamat selepas mereka meninggalkan alam ini. Di dalam agama Kristian ini juga doa-doa suci turut diadakan. Doa ini diadakan melalui sakramen. Ia diadakan bagi menemui keselamatan. Dipercayai bahawa terdapat 7 doa suci yang penting, iaitu baptis, iaitu membersihkan dosa yang diwarisi oleh bayi dari ibu bapa pertama, iaitu Adam dan Hawa. Yang kedua ialah confirmation, di mana seseorang itu diakui sah sebagai penganut Kristian ketika mereka berumur 13 tahun. Ketiga ialah penance, iaitu pengakuan terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh penganut dan akan menerima pengampunan. Hukuman dosa yang telah dilakukan oleh mereka ialah melalui berpuasa dan menjalankan kerja-kerja suci yang lain, dan ini bergantung pula pada dosa yang telah dilakukan oleh mereka. Keempat ialah Eucharist, iaitu penemuan menemui Tuhan dengan meminum arak dan makan roti. Kelima ialah Extreme Unction, iaitu upacara yang menyediakan jiwa penganut kepada kehidupannya lebih abadi dengan menyingkirkan dosa terakhir. Keenam ialah Holy Orders, iaitu arahan suci, dan ketujuh ialah Matrimony, iaitu berkaitan dengan institusi perkawinan untuk menjadikan institusi itu menerima ikatan perkawinan. Pada abad kedua, kuasa-kuasa untuk melaksanakan doa-doa ini telah diberikan kepada bishop, di mana bishop ini telah diiktiraf sebagai ketua gereja dan dibantu oleh padri. Yang seterusnya adalah perayaan agama Kristian. Di seluruh dunia, sambutan Krismas diraikan dalam pelbagai bentuk, dicerminkan oleh kepelbagaian budaya dan tradisi sesebuah negara. Negara-negara yang hangat menyambut Krismas, walaupun bilangan penduduk Kristian yang kecil seperti Jepun telah menerima kebanyakan aspek-aspek sekular dalam sambutan Krismas seperti bertukar hadiah, hiasan lampu dan pokok Krismas. Sambutan hari Krismas sangat penting bagi gereja, iaitu sewaktu untuk mengadakan upacara atau majlis sambutan istimewa. Berikut ialah cara-cara Krismas disambut di gereja. Yang pertama adalah kebanyakan gereja mengamalkan adat memaparkan babak kelahiran Yesus, dimulai oleh Saint Francis dari Assisi pada abad yang ke-13. Tradisi yang berasal dari Italia ini diperluaskan ke banyak negara lain. Babak kelahiran ini dipaparkan dalam bentuk patung sebesar saiz manusia ataupun sekecil kotak mancis, diperbuat dari pelbagai bahan termasuk kayu, tembikar, kertas, kain, jerami, dan logam yang berwarna-warni. Yang kedua adalah lingkaran kedatangan atau dipanggil sebagai Advent Wreath, ialah selingkaran daun-daun pain, ivy, dan holly dengan 5 batang lilin di dalamnya yang digantung di dalam gereja. Lilin-lilin ini dinyalakan pada setiap Ahad pada musim kedatangan, dan lilin di tengah dinyalakan pada pagi hari Krismas. Gereja selalu dihiasi dengan dahan dan daun hijau. Di samping juga dimasukkan pohon Krismas. Yang ketiga adalah pada hari Krismas diadakan sesi pembacaan kitab yang menceritakan kisah kelahiran Yesus yang terkandung di dalam kitab Bible. Di samping bacaan-bacaan suci yang lain yang mengesahkan tentang bahaya kerakusan hawa nafsu manusia dan mengenai datangnya penyelamat ataupun dikenali sebagai Mesaya yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa manusia. Dan yang terakhir sekali, kebanyakan gereja juga mengamalkan upacara nyanyian carol yang dipersembahkan di dalam suasana nyalaan lilin. Kebanyakannya melibatkan nyanyian atau bacaan suci Bible oleh choir dan juga para penganut yang taat. Yang seterusnya adalah mengenai agama Hindu. Hinduisme juga dikenali sebagai Dharma Vaidika, ialah satu agama atau falsafah yang berasal dari benua India dan kawasan sekeliling yang berhampiran. Istilah Hinduisme merangkumi berbagai-bagai aliran fikiran serta upacara-upacara amal yang amat berbeza. Banyak penganut Hindu yang dipengaruhi oleh falsafah Advaita bersembayang
sembahyang kepada berbagai-bagai dewa dan menganggap dewa-dewi ini sebagai penjelmaan-penjelmaan untuk satu roh kosmomonistik yang agung, sedangkan banyak penganut yang lain menumpukan kepada satu konsep mufrad untuk Brahman, umpamanya Vaishnavisme, Saivisme, dan Shaktisme. Istilah penghinduan diguna pakai oleh sarjana barat untuk menyatakan kesan pengaruh kebudayaan Hindu ke atas Asia Tenggara masa kini. Nama Hindu diambil daripada sebuah sungai bernama Sindhu atau Indus di sebelah utara barat Laut India yang didiami oleh kelompok manusia yaitu orang Arya. Hinduisme di Malaysia biasanya dianuti oleh kaum India Tamil yang merangkumi hampir 9% penduduk Malaysia. Pengaruh Hindu lebih awal sampai di Malaysia berbanding dengan agama Islam. Pengaruh Hindu atau bahasa Sanskrit dapat dikesan dalam bahasa Melayu, kesusastraan dan kesenian. Candi Lembah Bujang di Kedah adalah bukti orang Melayu di Kuala Kedah pernah menganut agama Hindu-Buddha. Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Jawa, Indonesia adalah bukti penduduk Jawa pernah menganut agama itu. Malah masyarakat Bali sehingga kini masih mengamalkan agama dan budaya Hindu. Yang seterusnya adalah mengenai kitab-kitab suci penganut Hindu. Secara umum, kitab suci Hindu dibahagi kepada dua kelompok, yaitu kitab Sruti dan kitab Smriti. Sruti bererti yang didengar atau wahyu. Kitab Sruti adalah kitab-kitab yang ditulis berdasarkan wahyu Tuhan dan menerangkan prinsip ketuhanan. Smriti bererti yang diingat atau tradisi. Yang tergolong kitab Smriti adalah kitab-kitab yang tidak memuatkan wahyu Tuhan, melainkan kitab yang ditulis berdasarkan pemikiran dan renungan manusia, seperti misalnya kitab tentang ilmu astronomi, ekonomi, politik, kepimpinan, tata negara, hukum, sosiologi, dan sebagainya. Kitab Smriti turut mengandungi himpunan undang-undang buatan para alim beragama Hindu. Selain itu, kitab Smriti pula merupakan perkabaran moral yang terdapat dalam kitab Sruti. Ia mengenai prinsip dalam kehidupan. Yang seterusnya adalah mengenai kitab Veda. Veda mempunyai nilai sejarah yang besar kerana sastra keagamaan ini mencerminkan kehidupan bangsa Arya di India dalam zaman yang lampau dan tempat menetap mereka yang baru. Veda mempunyai 4 jenis kitab, iaitu yang pertama adalah Rig Veda. Rig Veda merupakan kitab yang termasyur, kitab yang paling terpenting di antara semua kitab, sebagaimana yang ternyata dari segi perbandingan isi-isinya dengan isi-isi kitab Veda yang lain. Kitab ini mengandungi 1017 buah nyanyian agama yang digubah untuk dinyanyikan oleh pengikut-pengikutnya di depan Tuhan-Tuhan, atau mereka menyanyikan mengenai Tuhan mereka. Antara Tuhan-Tuhan yang masyhur yang ada disebutkan di dalamnya ialah Tuhan Indra, yaitu Tuhan kepada segala Tuhan, Tuhan Agni, yaitu Tuhan api, dan penaung keluarga, Tuhan Varuna, Tuhan Surya, dan lain-lain lagi. Yang seterusnya adalah Yajur Veda. Kitab Yajur Veda mengandungi ayat-ayat prosa yang dibaca oleh pendeta-pendeta ketika menyerahkan korban-korban. Yang ketiga adalah kitab Samaveda, mengandungi nyanyian-nyanyian yang dilakukan oleh penyanyi-penyanyi ketika sedang menjalankan upacara sembahyang dan pembacaan doa. Yang keempat adalah kitab Atharva Veda, mengandungi beberapa mentera sihir, kuasa-kuasa gaib, dan kepercayaan karut yang disalut dengan saduran India purbakala. Kehidupan Hindu sebagaimana yang digambarkan oleh Atharva Veda penuh dengan dosa-dosa dan alam penuh dengan syaitan-syaitan dan gergasi-gergasi yang menakutkan manusia. Tuhan-Tuhan tiada lagi berbuat baik dan tiada menolak kejahatan. Atharva Veda menceritakan bagaimana manusia menuju kepada perkara-perkara yang karut, kuasa-kuasa gaib, dan sihir dengan tujuan untuk melindungkan diri. Setiap satu daripada Veda-Veda yang 4 ini mengandungi 4 bahagian, yaitu Samhita, Brahman, Aranyanka, dan Upanishad. Demikianlah susunannya menurut tempoh masa setiap satu dari segi sejarah. Berikut adalah mengikut susunan. Yang pertama adalah Samhita atau kumpulan ayat-ayat puisi, kerana terdapat banyak ayat-ayat ini seperti di dalamnya.
Yang terpenting ialah gubahan yang terdapat di dalam Rig Veda dan kebanyakannya diulang dalam Veda. Gubahan-gubahan ini dinyanyikan ketika menyerahkan korban. Samhita di dalam Yajur Veda mengandungi sesetengah doa yang dibacakan ketika menyerahkan korban. Sementara gubahan-gubahan Samhita dalam Atharva Veda adalah berupa doa-doa yang diberikan oleh penduduk-penduduk India purbakala kepada Tuhan-Tuhan mereka sebelum kedatangan bangsa Arya kerana mempunyai nilai sejarah dan nilai agama yang besar. Samhita merupakan suatu aliran fitrah dalam agama Hindu. Yang kedua adalah Brahman atau petunjuk yang diberikan oleh golongan Brahman kepada penduduk-penduduk negara mereka. Bahagian Brahman mengandungi penerangan mengenai bermacam-macam korban serta penerangan tentang pentingnya keredaan dari golongan Brahman untuk penerimaan korban-korban itu. Brahman merupakan peringkat yang paling hampir kepada kemodenan dalam pemikiran Hindu. Yang ketiga adalah Aranyanka, yaitu petunjuk-petunjuk dan panduan yang diberikan kepada orang-orang tua yang meninggalkan keluarganya untuk tinggal di gua-gua dan di hutan-hutan. Aranyanka menunjukkan kepada mereka amalan-amalan yang mudah dilaksanakan sebagai pengganti korban yang di luar kuasa mereka untuk mengadakannya. Yang keempat merupakan Upanishad, yaitu rahsia-rahsia dan penglihatan-penglihatan jiwa untuk golongan tasawuf. Bahagian Upanishad disusun sebagai petunjuk kepada golongan pendeta-pendeta dan ahli-ahli ibadat yang lebih kepada kehidupan batin dan meninggalkan kehidupan luar. Upanishad ini merupakan mazhab rohani yang menduduki darjat tertinggi dalam rangkaian kemercuaan agama. Di dalam mazhab ini, Tuhan-Tuhan diketepikan atau kurang diberikan perhatian. Doa-doa pun lebih tenang dan korban pun jarang dilakukan. Jika tidak kerana ada saki-baki rasa keagamaan di dalamnya, nescaya Upanishad pasti merupakan suatu falsafah semata-mata. Kitab yang seterusnya adalah Kitab Manu. Kitab ini menggariskan peraturan, tugas manusia dan tanggung jawab sosial. Kitab yang ketiga adalah Kitab Ramayana. Ramayana adalah mahakarya yang dihaskan untuk Rama, yaitu dewa yang hidup semula selepas menjadi Vishnu. Rama merupakan simbol Dharma kerana dewa ini menyelamatkan Sita, yaitu istrinya, yang dicolek dengan bantuan adiknya Lakshman dan dewa jelmaan monyet Hanuman. Mahakarya ini menunjukkan kejayaan kebaikan menentang Anasir yang jahat, yang tamak dan mempunyai 10 kepala, yaitu Ravanan. Kitab yang seterusnya adalah Kitab Mahabharata. Mahabharata mengandungi cerita-cerita yang melibatkan Tuhan-Tuhan. Ianya diselangi dengan hukum-hukum, undang-undang dan tata susila kesopanan. Maka, minum arak itu adalah suatu maksiat kerana sugar ajaria tertipu dengan sebabnya. Antara seruan sugar ajaria yang mengingatkan bahaya arak ialah kebaikan tidak mendekati peminum arak. Peminum arak dihina oleh seluruh manusia. Ini adalah perintah. Kitab yang seterusnya adalah Kitab Veda. Kitab ini sebahagian dari epik besar Mahabharata. Ia menerangkan tentang peperangan sengit antara dua puak anak-anak raja yang datang dari satu keturunan diraja. Seluruh kitab ini atau sebahagian besarnya dikaitkan dengan Krishna, salah seorang perwira Hindu yang dipuja. Dia telah mengisi sebahagian dari epik ini di bawah pimpinan perwira Arjuna. Dewa Krishna menceritakan laluan kesedaran Tuhan kepada pemujanya bernama Arjuna. Kitab ini menekankan falsafah dan sosial. Malah kitab ini juga menceritakan akidah dan pemikiran Hindu. Kitab yang terakhir adalah Purana. Purana memperkukuhkan Veda dan terdapat 18 Purana, yaitu 6 untuk Vishnu, 6 untuk Brahma dan 6 untuk Shiva. Purana-Purana ini termasuklah Bhagavatam yang dianggap oleh fahaman Vaishnavisme sebagai kitab paling unggul dan tulen. Yang seterusnya adalah mengenai mazhab. Agama Hindu telah disusun semula ke dalam 6 mazhab yang besar oleh Ati Sankaracharya kira-kira 2000 tahun dahulu, yang mana setiap mazhab mempunyai dewanya tersendiri. Keenam-enam dewa ini pula dikatakan berasal daripada Brahman yang sama. Mazhab-mazhab tersebut adalah Sauram, yaitu pemujaan matahari. Yang kedua adalah Saivam, bertuhankan Siva. Yang ketiga Kaumaram, bertuhankan Dewa Subraniam atau Murugan. Yang keempat adalah Vaishnawam,
bertuhankan Vishnu. Yang keempat adalah Ganapati Vyam, bertuhankan Dewa Ganapati. Yang keenam Saaktam, bertuhankan Sakti. Yang seterusnya adalah mengenai prinsip dan kepercayaan di dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu ada 5 prinsip dan kepercayaan, yaitu yang pertama adalah Tuhan. Tuhan merupakan konsep kepercayaan bahwa terdapat Tuhan yang Maha Esa dalam pandangan Hinduisme. Agama Hindu yang berlandaskan Dharma menekankan ajaran kepada umatnya agar meyakini dan mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Dalam kitab Veda, Tuhan diyakini hanya satu, namun orang bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama. Dalam agama Hindu, Tuhan disebut Brahman. Falsafat tersebut tidak mengakui bahwa dewa-dewi merupakan Tuhan tersendiri atau makhluk yang menyaingi derajat Tuhan. Yang kedua merupakan Atman. Atman merupakan kepercayaan bahwa terdapat dalam setiap jiwa makhluk hidup. Dalam ajaran Hinduisme, jiwa yang terdapat dalam makhluk hidup merupakan percikan yang berasal daripada Tuhan dan disebut Atman. Mereka mempercayai bahwa Atman bersifat abadi. Kelahirannya adalah persediaan untuk menempatkan Atman ke dalam jasad. Mereka mempercayai jasad, intelek, dan pengalaman dalam kehidupan diberi kepada Atman berdasarkan amalan seseorang semasa di dunia ini. Yang ketiga merupakan karma. Karma bermaksud amalan perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia yang menekankan balasan kerana mengikut hawa nafsu. Karma adalah suatu perlakuan yang membentuk prinsip moral. Perlakuan buruk akan menyebabkan seseorang itu akan dihidupkan semula selepas kematiannya dalam kehinaan. Contohnya dalam bentuk binatang. Jika perlakuannya baik, dia akan lahir dalam keadaan yang dihormati seperti rishi dan pendeta. Dalam ajaran ini, setiap perbuatan manusia pasti membuahkan hasil yang baik atau buruk. Perkataan ini juga digunakan dalam kehidupan seharian. Contohnya, seseorang melakukan kecurangan menyebabkannya akan ditimpa musibah. Jadi dikatakan hukum karma telah berlaku padanya. Agama Hindu mengenal hukum sebab akibat yang disebut karma yang menjadi salah satu keyakinan dasar. Yang keempat merupakan samsara, yaitu kelahiran semula. Samsara bermaksud sengsara dan merayau-rayau. Samsara juga diartikan sebagai satu pusingan yang berterusan. Kehidupan manusia di dunia sebagai malapetaka atau penderitaan. Roh yang telah keluar dari tubuh badan seseorang lalu kembali semula ke dalam dunia di dalam tubuh badan seseorang yang lain atau haiwan dan sebagainya. Sebab-sebab pengembalian semula atau pengulangan kelahiran ini ialah pertama, roh itu keluar dari tubuh badan seseorang dan masih mempunyai hawa nafsu lagi dan kemahuan yang terikat dalam alam kebendaan yang masih belum lagi dilaksanakan. Kedua, roh itu keluar dari tubuh badan dengan menanggung banyak-banyak hutang dalam perhubungannya dengan yang lain yang mesti ditunaikan. Jadi tidak dapat dielakkan lagi, hawa nafsunya mestilah dipuaskan dalam kehidupan yang lain dan mestilah juga roh itu merasa hasil perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dalam kehidupan yang lalu. Yang kelima merupakan moksha. Tujuan kehidupan di dunia adalah membebaskan diri dari karma dan samsara bagi mencapai keselamatan dan kebebasan yang dinamakan moksha. Bagi individu yang membuat kebaikan, mereka akan mengalami moksha. Bagi penganut Hindu, moksha merupakan satu keadaan yang mana jiwa berasa sangat tenang dan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya kerana tidak terikat lagi dengan pelbagai nafsu maupun material. Ada yang mengatakan mereka dapat hidup bersama Tuhan dan yang mengatakan mereka bersatu dengan Tuhan. Oleh kerana itu, moksha menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai oleh umat Hindu, yaitu apabila seseorang terlepas dari hukum karma, samsara dan tidak dilahirkan semula. Yang seterusnya adalah mengenai konsep Trimurti, satu realiti yang menyeluruh menjadi Isvara ataupun Tuhan melalui tiga sifatnya, yaitu Brahma, pencipta, Vishnu, pemelihara, Shiva, Tuhan pemusnah dan kelahiran semula. Tiga sifat ini mewakili Trinity Hindu atau Trimurti. Konsep Trimurti pula boleh ditambah dengan pemujaan kuasa feminin alam semesta, yaitu Shakti yang juga dipanggil Devi. Orang Hindu mempunyai tiga kepercayaan utama. Yang pertama adalah Shaivisma.
Pemujaan Shiva, dewa paling hebat, yaitu pemusnah dan penciptaan semula. Shiva juga dikenali sebagai Mahadev atau Mahadewa. Kuasa ciptaannya dirayakan dengan penyembahan lingam, satu objek pujaan berbentuk huruf R yang lazim terdapat di kuil-kuil dan juga rumah-rumah orang beragama Hindu. Yang kedua adalah Vaishnavisme. Pemujaan Dewa Vishnu merupakan amalan paling populer dalam kalangan orang Hindu kerana dewa ini sering mengambil bentuk manusia dari masa ke semasa untuk membantu manusia. Dewa ini telah melalui 9 kehidupan semula dan diramalkan akan hidup semula dalam bentuk lain. Daripada 9 kelahiran ini, 2 kelahiran yang paling utama adalah ketika dewa ini mengambil bentuk manusia sebagai Rama dan Krishna. Yang ketiga adalah Shaktisme, pemujaan tenaga aktif wanita yang termasuk kuasa pemusnah dan lebih lembut lagi, yaitu Dewa Parvati dan Uma. Yang seterusnya adalah mengenai perayaan agama Hindu. Sungguh asing jika kita melihat Deepavali tanpa pelita kerana perayaan itu sendiri mempunyai maksud pesta cahaya. Antara sebab mengapa perayaan ini diraikan dengan pelita yang dipasangkan adalah sebagai simbolik penganut Hindu yang melambangkan kejayaan, kebaikan, mengatasi kejahatan berdasarkan legenda yang diturunkan kepada mereka mengenai Raja Narakasura dan Dewa Krishna. Menurut legenda, Raja Narakasura yang kejam dan selalu memeras rakyatnya telah dikalahkan dan dibunuh oleh Dewa Krishna. Sebelum mati, Raja Narakasura meminta semua manusia agar mereka merayai hari kemenangan itu sebagai hari peringatan kepada mereka yang baik tentang godaan hantu dan syaitan, peringatan kepada mereka yang lupa agar berbuat baik dan menjauhi daripada membuat kejahatan sesama manusia. Oleh kerana itu, pelita dipasang dan dinyalakan di rumah penganut Hindu bagi melambangkan kejayaan, kebaikan mengatasi kejahatan yang dirayakan sebagai perayaan Deepavali. Pelita yang dipasang sedikit sebanyak turut memeriahkan lagi perayaan tersebut. Kebanyakan penganut Hindu akan menghiasi rumah mereka dengan kolam atau rangoli, iaitu hiasan lantai yang diperbuat daripada beras di depan pintu rumah sebagai tanda selamat dan rahmat supaya setiap isi rumah mendapat kesejahteraan. Kemahiran membuat kolam ini biasanya diwarisi secara turun-temurun. Walaupun nampak susah, tetapi penganut Hindu boleh membuatnya dengan cantik, unik dan menarik yang kebanyakannya bermotifkan tumbuhan. Upacara ini membawa maksud yang amat bererti kerana perayaan ini tidak hanya dirayakan oleh penganut Hindu tapi juga makhluk lain di dunia. Hiasan kolam ini merupakan lambang penyembahan Dewa Lakshmi, dewa kekayaan yang dipercayai hanya akan mengunjungi rumah mereka yang mempunyai hiasan kolam di pintu depan masuk rumah mereka. Yang seterusnya merupakan manisan. Manisan merupakan identiti masyarakat India. Manisan ini bukan sahaja diminati oleh kaum India tetapi juga masyarakat lain di negara ini. Dalam masyarakat India, manisan sering menjadi acara pembuka sebelum memulakan sesuatu majlis acara atau hari perayaan. Mereka percaya ia membawa kegembiraan, keseronakan, nilai positif dan kesejahteraan yang berpanjangan. Itulah juga sebabnya manisan yang lebih manis dan sedap dianggap lebih baik dan dialu-alukan. Mereka akan dihidangkan dengan juadah tradisional kaum India yang terkenal seperti halwa dan ladu. Malah 9 jenis hidangan sayur-sayuran turut disediakan pada pagi Deepavali. Antaranya ialah aloo gobi, iaitu campuran ubi, kentang dan kobis, bunga pener, campuran masala bersama yorgap dan kaldal. Tidak ketinggalan kuih mie tradisional lain seperti maruku, adi rasam dan payasam. Maruku, niu rundai dan ate rasam adalah merupakan kuih mie tradisional orang India. Yang seterusnya adalah pada pagi perayaan hari Deepavali, seluruh ahli keluarga akan bangun lebih awal, iaitu sebelum matahari terbit. Seawal pukul 3 pagi, penganut agama Hindu akan memasang pelita atau lampu di sekitar kawasan rumah. Seluruh keluarga juga akan mandi dan membersihkan diri sebelum bersalam dan memohon maaf dengan kedua ibu bapa dan ahli keluarga yang lain. Selain itu, upacara mandi minyak bijam turut dilakukan pada awal pagi sebelum matahari
kali terbit, penganut Hindu menjalankan upacara mandi minyak bijan bertujuan untuk menyucikan badan dan semangat. Ia adalah tanda simbolik sebagai penyucian diri. Minyak bijan ini akan disapukan ke atas kepala setiap ahli keluarga oleh mereka. Kebaikan mandi minyak bijan bagaikan mandi di sungai Ganges yang suci, bertujuan membersihkan diri daripada segala kejahatan dan sifat dengki. Selepas mandi, dimestikan memakai pakaian dan perhiasan serba baru pada pagi Deepavali, bertujuan untuk menghilangkan segala sifat buruk dan kejahatan dalam diri seseorang. Sekarang kita beralih pula kepada agama Buddha. Sejarah agama Buddha mulai dari abad ke-6 sebelum Masihi sampai sekarang. Pengasas agama ini ialah Siddhartha Gautama Buddha. Oleh itu, agama ini merupakan salah satu agama tertua di dunia yang masih dianuti sehingga sekarang. Agama Buddha sebagai suatu aliran agama di dunia di samping agama-agama lain. Agama ini turut mendidik dan mengajar cara berfikir manusia, khasnya penganutnya dalam cubaan hendak merungkaikan soal hubungan antara makhluk dan yang maha gaib. Agama Buddha seperti agama lain yang turut mengalami pasang dan surutnya. Sejak pertama kali Gautama Buddha mengajarkan agama yang disampaikannya, beliau selalu mendapat kejayaan yang cemerlang. Hal ini demikian kerana agama Buddha disampaikan setelah agama Brahman atau agama Hindu mengalami kemerosotan menyebabkan pertambahan bilangan penganut agama Buddha. Kemudian disusuli pula oleh suatu kemajuan yang diperolehi pada waktu pemerintahan Kaisar Asoka pada tahun 272 sebelum Masihi, sehingga agama Buddha diterima ramai dan dijadikan agama rasmi Empayar Maurya. Putra raja sendiri, Mahinda, menjadi tenaga pengajar agama Buddha dan bertanggung jawab menyebarkannya sehingga ke Thailand. Tahun 232 sebelum Masihi, Raja Asoka mangkat. Sesudah mengalami suatu kemajuan yang pesat, iaitu antara tahun 200 dan 800 Masihi, maka tibalah masa kemerosotannya selama 4 abad kerana permulaan kuasa Islam di sekitar tahun 1200 Masihi. Bahkan agama Buddha kehilangan pengaruh di India sehingga kini hanya tinggal beberapa ratus penganutnya dan sebahagian besar mereka tinggal di Thailand. Pada abad 1 Masihi, para pengajar Buddha mulai masuk ke Tiongkok, manakala pada abad ke-4 Masihi, agama Buddha di Tiongkok terus berkembang secara meluas ke Korea. Dalam tempoh penyebarannya ini, agama Buddha berkembang bersama unsur kebudayaan India, malah ditambah dengan unsur-unsur kebudayaan Helenistik, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Dalam proses perkembangannya, agama ini telah disebarkan hampir ke seluruh dunia Asia, contohnya di Burma, Tibet, Korea, Mongolia, dan Thailand. Yang seterusnya adalah mengenai kitab suci dalam agama Buddha. Kitab suci dalam agama Buddha disebut sebagai Tripitaka. Tri itu bermakna 3 dan Pitaka itu bermakna bakul. Tetapi maksud bakul itu dapat ditafsirkan sebagai bakul hikmat atau 3 bakul kebijaksanaan. Kitab ini ditulis dalam bahasa Pali, yaitu bahasa suci Buddha. Kitab ini mengandungi ajaran dialog dan pidato Buddha yang dikumpul dan ditulis oleh murid-muridnya. Menurut kajian sejarah, pengumpulan dan penulisan ini dilakukan selepas Buddha meninggal dunia. Tripitaka pada hakikatnya bermakna 3 himpunan hikmat yang mengandungi 3 bahagian, yaitu Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Kitab yang pertama adalah Kitab Sutta Pitaka. Kitab ini berisikan himpunan ajaran dan khutbah Buddha Gautama. Bahagian terbesar terdiri daripada dialog antara Buddha dengan anak muridnya. Di dalamnya juga termasuklah kitab-kitab tentang disiplin, meditasi, dan peribadatan. Kitab ini juga adalah himpunan kata-kata hikmat, sajak-sajak, kisah-kisah kiasan, kisah pelbagai orang suci, dan sebagainya. Kitab ini juga terbahagi kepada nikaya, dan setiap nikaya itu terbahagi kepada sutta, dan setiap sutta itu terbahagi kepada vaga. Keseluruhan himpunan di dalam kitab ini ditujukan kepada golongan awam yang menganut ajaran Buddha. Kitab yang kedua adalah Kitab Vinaya Pitaka. Kitab ini mengandungi peraturan hidup dan undang-undang hak, yaitu peraturan biara.
Kitab ini dikhususkan kepada rahib atau pendeta. Setiap peraturan itu dirumuskan dan dibukukan menurut perkembangan kebiaraan sepanjang sejarahnya. Terdapat 227 peraturan yang terdapat di dalam kitab ini. Menurut ahli kajian perbandingan agama, kitab ini hanya ada beberapa perkara sahaja yang berasal daripada ajaran Siddhartha Gautama. Kitab yang ketiga adalah Kitab Abhidhamma Pitaka. Kitab ini ditujukan kepada pelajar dalam agama Buddha bermakna dhamma lanjutan ataupun dhamma khusus. Kitab ini mengandungi himpunan yang mempunyai nilai tinggi bagi latihan pemikiran, membahaskan pemikiran, dan proses kesedaran. Paling terkenal dalam himpunan kitab ini adalah dialog antara Raja Milanda dan Jalan Menuju Kesucian. Kitab ini sukar difahami oleh orang biasa dan orang kebanyakan kerana telah dianalisis secara mendalam. Yang ketiga adalah mengenai mazhab-mazhab dalam agama Buddha. Terdapat 3 mazhab yang terpenting iaitu Mahayana, Hinayana, dan Vajrayana. Yang pertama Mahayana ataupun kenderaan besar. Kebiasaannya mazhab Mahayana disebut kenderaan besar iaitu kepercayaannya menuju ke arah kebahagiaan yang kekal. Mahayana Buddhisme adalah mazhab yang terbesar dianuti di seluruh dunia pada masa kini. Penganutnya banyak dewa-dewa Tao sebagai pengasas agama yang lain. Buddha tidak lagi disebut untuk orang yang dinamakan Buddha tetapi untuk jenis dewa. Gautama Buddha menjadi salah seorang daripada 5 orang yang akan turun ke dunia kelak. Mazhab ini lebih mendekati pengajaran Buddha. Mereka beranggapan bahawa kelak akan ada Buddha yang baru yang akan datang di dunia, yaitu Maitreya. Bagi penganut mazhab Mahayana, mereka percaya Buddha telah menjelma kepada pelbagai bentuk. Oleh sebab itu, patung Buddha tidak sama bentuknya, iaitu ada yang kurus dan ada yang buncit, ada lelaki dan ada wanita. Patung Buddha wanita itu adalah Guan Yin. Penganut Mahayana turut percaya bahawa dosa boleh ditebus melalui orang lain. Oleh sebab itu, penganut Buddha mazhab Mahayana menebus dosa dengan cara membayar duit dalam jumlah tertentu kepada Sami di Tokong. Mazhab Mahayana berkembang di Tibet, Tiongkok, dan Jepun. Manakala masyarakat Cina di Malaysia banyak menganut Buddha aliran Hinayana. Yang kedua adalah Hinayana atau Theravada ataupun lebih dikenali sebagai kenderaan kecil. Fahaman Buddha mazhab Hinayana ialah salah satu ajaran awal mengenai fahaman Buddha dan telah terbentuk di India semasa zaman selepas kematian Buddha. Nama fahaman ini diambil bersempena maksud ayat sesiapa yang menyokong ajaran yang terdahulu. Ia membawa maksud satu ajaran konservatif, satu percubaan untuk mengekalkan ajaran Buddha yang sebenar. Satu tujuan utama fahaman ini ialah untuk mencapai arahan ataupun kewajaran. Dalam falsafah ini, setiap insan bertanggungjawab untuk mencapai nirvana secara bebas dengan membenarkan diri sendiri untuk membimbing yang lain secara efisien. Perbezaan terma Hinayana dan menjadi berlawanan dengan fahaman pengikut Mahayana yang popular dengan kepercayaan Bodhisattva sebagai asas dan sepatutnya menolong semua makhluk. Penganut Hinayana percaya bahawa upacara menebus dosa hanya dilakukan oleh diri sendiri. Hal ini demikian bermakna setiap penganut Hinayana perlu menjadi Sami sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Mazhab ini berkembang di Ceylon, Burma, dan Thailand. Yang ketiga adalah Vajrayana ataupun Tibet. Fahaman ini juga dikenali sebagai fahaman lama. Fahaman ini sebenarnya adalah salah satu daripada fahaman Buddha Mahayana dengan menjalani perubahan pelik di tanah tinggi Tibet pada 632 Masihi, iaitu waktu pertama kali ajaran ini diperkenalkan. Ajaran mazhab ini adalah hasil pertembungan agama tempatan, iaitu satu bentuk kepercayaan animisme dan shamanisme Asia Tengah yang berdasarkan kepada mentera dan sihir. Kepercayaan asal ini masih wujud sehingga ke hari ini di utara selatan Tibet. Ahli sihir dan pawang melindungi penduduk dengan melawan gangguan syaitan dengan jampi mantra mereka. Bagaimanapun, kesemua ahli sihir ini telah menjadi Sami Buddha yang dikenali sebagai Lamas. Amalan yang telah terbentuk ini dikenali sebagai Vajrayana kerana banyak mengambil elemen kepercayaan asal orang Tibet yang percayakan hantu jembalang, sekaligus banyak mengubah semula doktrin Buddha supaya kelihatan berbeza dari segi ideologi. Seterusnya mengenai ajaran dan kepercayaan agama Buddha. Yang pertama adalah Triratna. Triratna bermaksud 3 permata. Ajaran ini adalah pengakuan atau penyaksian dalam agama Buddha yang mengandungi 3 pengakuan seperti berikut. Buddham Saranam Gacchami yang bermaksud saya berlindung dalam Buddha. Yang kedua, Dhamman Saranam Gacchami
yang membawa maksud saya berlindung dalam Dhamma. Yang ketiga, Ham Sarana Gacchami yang membawa maksud saya berlindung dalam Ha. Yang kedua adalah Buddha. Buddha dalam Tri Ratna merujuk Siddhartha Gautama. Walaupun begitu, mereka percaya terdapat banyak Buddha yang dihantarkan sebelum Siddhartha Gautama dan masih terdapat banyak lagi Buddha yang akan lahir selepas Siddhartha Gautama. Namun, Buddha yang teragung adalah Siddhartha Gautama yang digelar sebagai Sama Sambuddha, Buddha yang teragung. Manakala Buddha yang ditunggu-tunggu adalah Amitabha. Bagi menjadi Buddha, seseorang itu perlu melalui beberapa proses kelahiran semula dan mereka akan mencapainya secara berperingkat-peringkat. Yang ketiga adalah Dhamma. Dhamma adalah pengajaran-pengajaran Buddha. Ia berkaitan dengan cara-cara yang perlu diikuti supaya hidup dengan betul. Dhamma juga dikenali dengan pelbagai panggilan seperti kebenaran, undang-undang atau hukum kerohanian, undang-undang atau hukum alam semesta, ilmu yang benar dan juga sebagainya. Terdapat 3 jenis Dhamma. Dhamma yang perlu dipelajari melalui pemahaman dan pembelajaran ajaran-ajaran Buddha. Yang seterusnya, Dhamma yang perlu diamalkan melalui latihan yang melibatkan anggota badan setiap hari ataupun melalui kehidupan di Ha. Dan yang seterusnya, Dhamma yang perlu dicapai semasa mendapat nirvana. Yang keempat adalah Ha. Ha adalah golongan rahib atau pendeta. Golongan ini juga digelar orang suci. Rahib adalah mereka yang sudah melatih diri bagi mencapai kebenaran, malah melibatkan pelbagai latihan. Setiap rahib diperuntukkan supaya menjalani kehidupan mereka bersama-sama golongan rahib sekurang-kurangnya selama 3 bulan. Rahib lelaki digelar biku, manakala rahib perempuan digelar bikuni. Yang kelima ialah ketuhanan. Dalam agama Buddha tiada soal tentang Tuhan dan ketuhanan. Ajaran Buddha hanya mengajar manusia biarkanlah Tuhan menciptakan segala sesuatu, manakala manusia berkewajiban menjaga dan memelihara kesucian ciptaan Tuhan itu. Justru kesucian yang sempurna itulah Tuhan. Buddha mengenepikan perbicaraan tentang Tuhan dan metafizik atau perkara-perkara mengenai alam, kerana manusia diukur bergantung dengan kemampuan dan keupayaan diri sendiri. Terdapat segelintir penganut agama Buddha mempercayai bahwa Buddha bukan manusia, tetapi roh Tuhan telah menyerap di dalamnya demi menyelamatkan penganutnya daripada segala kejahatan. Pengikut Buddha yang bermazhab tidak bertuhan mulak mengiktiraf Tuhan Hindu. Oleh itu jelaslah bahawa ajaran Buddha bercampur dengan agama Hindu kerana mereka mengiktiraf Tuhan Hindu. Malahan pengikutnya menggabungkan dengan asat dan amalan agama Hindu dan Tuhan-Tuhannya. Patung Buddha turut terdapat di negeri yang dimasuki ajaran Buddha. Contohnya Jepun terdapat Tuhan Shinto. Di China timbulnya patung Tuhan Taoisme. Yang keenam adalah syurga dan neraka. Syurga dan neraka bergantung pada individu berkenaan. Jika seseorang itu berasa gembira dan berasa puas hati, itulah syurga. Maka sebaliknya, iaitu jika dia merasa tertekan, itulah neraka. Wajarlah bahawa agama Buddha mempunyai 15 jenis neraka, iaitu 7 daripadanya ialah neraka api. Yang ketujuh adalah falsafah kekayaan. Buddha menggesa sesiapa yang mahu menyampaikan pesanan, individu berkenaan hendaklah membebaskan diri daripada harta benda dan tanah miliknya, kemudian membawa sedikit makanan. Pendapat Buddha mengenai pekerjaan dan pengangguran ialah kelakuannya amat bertentangan dengan mereka yang suka melakukan pekerjaan. Yang ke-8 adalah 4 kebenaran utama. Antara ajaran agama Buddha adalah 4 kebenaran utama. Menurut ajaran agama ini, kehidupan adalah dukkha, iaitu satu penderitaan. Dukkha wujud disebabkan oleh tanha. Tanha perlu dihapuskan. Penghapusannya adalah melalui 8 jalan. Menurut ajaran 4 kebenaran utama di atas, kehidupan adalah penderitaan atau dukkha. Dukkha adalah perasaan tidak puas hati, iaitu perasaan tidak selesa, tidak sempurna dan kehampaan. Dukkha adalah satu manifestasi luaran. Malahan setiap perbuatan yang dilakukan adalah disebabkan oleh tanha. Tanha pula adalah akar umbi atau punca kepada segala masalah seperti keinginan, keperluan,
dan kemahuan yang berterusan. Lebih tepat, tanha merupakan keinginan atau nafsu seseorang. Sebagai contoh, kita makan apabila lapar, kita minum apabila dahaga, kita menangis apabila kita sedih, kita menjerit apabila kita marah. Oleh itu, semua perasaan iaitu lapar, dahaga, sedih dan marah adalah tanha. Manakala perbuatan yang timbul disebabkan perasaan itu dipanggil dukkha atau penderitaan. Tanha dikatakan punca kepada dukkha yang perlu dibasmi dan dihapuskan melalui 8 jalan. Yang kesembilan adalah 8 jalan. 8 jalan turut dikenali sebagai 8 jalan mulia yang merupakan jalan atau cara untuk membebaskan diri daripada tanha. 8 jalan mulia ini turut menjadi teras bagi mengawal segala perasaan dan tindakan penganutnya. 8 jalan itu adalah seperti berikut. Yang pertama adalah pandangan atau pemahaman yang benar. Kedua adalah pemikiran dan niat yang benar. Yang ketiga, percakapan atau perkataan yang benar. Yang keempat, perbuatan atau kelakuan yang benar. Kelima adalah penghidupan atau pekerjaan yang benar. Yang keenam, usaha dan tindakan yang benar. Yang ketujuh, perhatian yang benar. Yang kedelapan adalah meditasi yang benar. Seterusnya adalah ulasan mengenai prinsip agama Buddha. Bagaimanapun, intipati ajaran Buddha ini mencari kebenaran sejati. Ajaran Buddha amnya berdasarkan 3 prinsip, yaitu sila, samadhi, dan pana. Ia berdasarkan 8 jalan di atas. Yang pertama adalah pana atau dikenali sebagai bijaksana. Pana adalah peringkat ketiga dan ianya adalah merupakan peringkat terakhir dalam ajaran Buddha. Selepas aspek moral dan tafakur, bijaksana di sini ialah fahaman yang betul dalam konteks alam yang bercorak kesementaraan, ketidakpuasan dan kekurangan. Bagi falsafah Buddha, pengetahuan terdapat 3 jenis, yaitu didapati dengan belajar, didapati dengan berfikir, didapati dengan tafakur. Sekiranya seseorang penganut Buddha berjaya mengikis kejahilan dan kejahatan daripada minda, barulah kebenaran muncul melalui tafakur. Melalui cara ini, maka perkembangan pemikiran akan wujud, terutama perkembangan dalam unsur kerohanian. Yang kedua adalah samadhi ataupun tafakur. Prinsip kedua ajaran Buddha ini ialah konsep tafakur. Konsep tafakur ini adalah secara memfokuskan fikiran kita kepada ketenangan dan damai kepada satu objek. Jangan membiarkan fikiran kita merayau ke tempat lain. Kaitan ini menguatkan fokus pemikiran penganutnya agar berfikiran positif. Ajaran Buddha juga menegaskan bahawa untuk mendapat moral yang baik perlukan tafakur, terutama bagi mengelakkan kecenderungan ke arah yang negatif ataupun tidak sehat. Secara tidak langsung melahirkan kebahagiaan sekaligus membebaskan diri dari berfikiran tidak baik dan tidak berfaedah, bahkan merupakan satu cara bagi mengelakkan gangguan anasir jahat. Yang ketiga adalah sila ataupun disiplin. Disiplin diri yang dimaksudkan oleh ajaran Buddha ini ialah perlu mengetahui dan mengamalkan, yaitu bagaimana cara untuk hidup tanpa mengganggu ketentraman dan kebahagiaan orang lain. Malah perlu menghormati hak individu lain untuk hidup agar tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik tanpa mengharapkan sebarang imbalan atau ganjaran. Jika prinsip ini diamalkan, maka akan mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan yang dicari oleh setiap penganutnya ialah tidak perlu dibeli kerana akan terbit dalam diri, khususnya melalui minda, keyakinan dan pemahaman yang baik. Oleh itu, kebahagiaan ini akan berkekalan. Jelasnya manusia tidak boleh membawa kebenaran dan kesucian itu dari luar. Sekiranya sila, samadhi dan pana ini berjaya diwujudkan, maka manusia akan selamat. Yang keempat adalah 10 perintah. 10 perintah terdiri daripada jangan membunuh, jangan mencuri, jangan melakukan perkara buruk ataupun yang tidak bermoral, jangan menipu atau berbohong, jangan minum benda memabukkan, tidak boleh makan selepas tengah hari, tidak boleh berhibur, tidak boleh berhias, tidak boleh bermewah-mewah, tidak boleh mempunyai harta. Agama Buddha mempunyai 3 amalan utama, yaitu membaca dan belajar kitab suci, mengajar ataupun berkhotbah serta bermeditasi. Yang seterusnya adalah perayaan agama Buddha.
Pada hari Wesak, umat Buddhis diharapkan berhimpun di vihara sebelum terbitnya fajar untuk menaikkan bendera Buddhis dan menyanyi lagu agama demi memberi hormat kepada Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, ajarannya, serta Sangha, para siswanya. Pengikut agama Buddha boleh membawa pemberian yang ringkas seperti bunga, lilin, dan colok dan mempersembahkannya di kaki guru mereka yang agung. Persembahan simbolik ini mengingatkan kita bahawa seperti juga bunga yang cantik akan layu di masa yang pendek dan lilin dan colok akan habis membakar dengan cepatnya, hidup ini juga menghadapi perebutan dan disintegrasi. Umat Buddhis diajar menjauhkan diri daripada membunuh sebarang makhluk hidup. Mereka digalakkan menjamu makanan vegetarian pada hari tersebut. Di setengah negara, terutamanya di Sri Lanka, 2 hari diperuntukkan untuk merayakan hari Wesak dan semua kedai minuman keras dan rumah sembelih ditutup atas warta kerajaan. Ribuan burung dan binatang juga dibebaskan sebagai tanda simbolik memberikan kebebasan kepada mereka yang di dalam tawanan. Walau bagaimanapun, kita tidak digalakkan membebaskan burung di dalam bandar yang penuh sesak kerana melalui tindakan ini akan menyebabkan kerumitan kepada burung yang sedang keliru itu dan ia tidak dapat terbang jauh setelah sekian lama berada di dalam tawanan. Peniaga burung yang tidak bertimbang rasa akan menangkap semula burung itu untuk dijual semula kepada pengikut agama Buddha yang baik hati. Sekiranya burung itu dibebaskan di kawasan luar bandar, burung itu akan mencapai kebebasan yang sebenarnya. Sesetengah Buddhis akan memakai pakaian putih yang ringkas dan berada sepanjang hari di vihara dengan membaharui keazaman mereka untuk mengikuti sila. Wesak juga adalah hari untuk bermeditasi dan mengikuti 8 peraturan hidup. Seseorang Buddhis yang taat akan berazam mengikuti Pancasila, yaitu 5 peraturan hidup, untuk memahami cara menjalani hidup yang mulia yang berlandaskan ajaran Buddha. Walau bagaimanapun, pada hari yang istimewa, terutamanya pada hari bulan baru dan hari bulan purnama, mereka mengikuti beberapa peraturan tambahan untuk melatih diri mereka mempraktikkan kesusilaan, kesederhanaan, dan sifat merendahkan diri. Berikut merupakan video temu bual bersama dengan rakan yang berlainan agama. Hai Miss Erma, soalan saya adalah tentang apakah amalan-amalan yang diamalkan oleh penganut agama Islam semasa merayakan Hari Raya Aidilfitri. Hai Florence, semasa Hari Raya Aidilfitri, pagi Hari Raya kami akan menunaikan solat sunat Hari Raya Aidilfitri. Selepas daripada itu, kami akan terus mengunjungi pusara dan sedekahkan Al-Fatihah serta membaca bacaan Yasin. Sesudah itu, kami akan menziarah rumah sanak saudara yang membuat rumah terbuka. Semasa berziarah, kami akan bermaaf-maafan untuk mengeratkan silaturahim. Selain itu, kami juga akan memberikan duit raya kepada mereka-mereka. Itu saja yang saya lakukan semasa Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih. Perayaan Vaisakhi disambut oleh kaum Punjabi beragama Sikh. Ia adalah untuk menandakan permulaannya tahun Suria Baru dan musim menuai. Vaisakhi disambut pada setiap 14 hari bulan 4 mengikut kalender Sikh. Ia juga untuk memperingati penubuhannya Khalsa Sikh pada tahun 1669. Penganut beragama Sikh akan berkumpul seawal subuh untuk menyediakan pelbagai hidangan serta menghias Gurdwara Sahib dengan bunga-bunga segar. Setiap tahun ia akan diadakan perarakan bersama-sama mengibarkan Nishan Sahib dan ia akan diikuti dengan upacara sembahyang pada hari tersebut. Setelah habis sembahyang, ianya akan diakhiri dengan langar, iaitu dikenali sebagai jamuan makanan. Jamuan akan disediakan adalah jamuan-jamuan vegetarian dan juga manis-manisan. Walaupun perayaan Vaisakhi ini tidak berapa dikenali, namun ia merupakan perayaan utama bagi penganut beragama Sikh dan kami akan merayakannya mengikut tradisi agama Sikhism setiap tahun.